Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah like, share dan subscribe. Kepada yang masih belum lagi subscribe, kau boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkih Channel. Hari ni akak nak ceritakan satu je kisah seram, di mana kisah seram ni telah dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang hanya dikenali sebagai Azim. Azim ni dia menceritakan tentang pengalaman dia salah menuntut ilmu. Jadi apa kata kalau kita menyelami kisah Azim. Apapun, sebelum akak bermula, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni dikongsikan oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Azim. Kejadiannya tu berlaku di era tahun 90-an. Azim ni dia seorang lelaki yang dah berkeluarga dan dia dah memiliki 2 orang anak. Tapi kehidupan Azim tak sama macam kita semua yang normal ni. Azim dia sering diganggu dengan suara-suara bisikan yang menyeramkan. Dia kadang-kadang kelihatan macam okey dan ada kalanya pula Azim ni nampak seperti tak siuman. Azim ni bukanlah dikategorikan sebagai gila sebab kewarasan Azim masih lagi di tahap yang normal. Isteri Azim selalu rasa susah hati dengan perubahan sikap Azim yang kadang-kadang tak masuk akal. Macam tu lah. Kalau dia tengok tu macam perbuatan dia tu macam tak kena dengan situasi tau. Nanti akak akan bagi tahu apa yang dibuat oleh Azim yang pelik sangat tu. Tu baru mukadimah orang. Ni kisah hidup Azim yang mungkin orang lain pernah juga alami. Azim dilahirkan dalam keluarga kecil je, keluarga biasa je. Adik-beradik dia cuma ada 3 orang sahaja. 2 orang lelaki dan 1 perempuan. Kiranya Azim ni anak lelaki kedua lah macam tu. Azim membesar dengan baik, tapi dek kerana dia seorang yang kurang sabar, makanya dia telah melakukan perkara yang tak berapa elok. Dia bukan kaki perempuan, bukan pula seorang penjenayah, tapi dia ada berdamping dengan ilmu syirik khurafat. Ayah Azim ni merupakan seorang pesilat. Pesilat yang dihormati dan diseganilah dekat kawasan kampung dia. Walaupun ayah Azim ni sangat disayangi orang-orang kampung kerana kebolehan ayah Azim ni boleh mengubati penyakit macam penyakit misteri, penyakit tersampuk dan seumpama dengannya. Tapi itu bukan bermaksud ayah Azim juga mampu menjadi seorang ayah yang baik. Ayah Azim dia bersikap garang, tegas dan juga panas baran kepada anak-anak dan isteri dia. Sebaliknya kepada orang kampung dia sangat disayangi. Menyebabkan Azim ni selalu sangat bergaduh dan melawan cakap dengan ayah dia. Dek kerana ayah Azim ni seorang pesilat yang digelar tersohor lah oleh penduduk kampung, makanya Azim dia rasa turut bersemangat tau untuk belajar silat. Tapi sayang, Azim ni jenis hangat-hangat tai ayam. Macam tu je dia punya sikap. Mula-mula je semangat dia tu ada. Lepas tu dia dah tak ada semangat, dia tak belajar. Jadinya dia belajar silat tak habislah. Dari situlah Azim ni sering menjadi bahan ketawa Pak Latif. Ayah dia, nama ayah dia Pak Latif. Malah ada juga budak-budak kampung yang mengejekkan si Azim ni. Aku tengok bapak kau pesilat terhandal dekat kampung ni.
Engkau pula jadi anak pesilat tapi langkah silat pun sumbang je. Aku tengok. Balik tidur lah Azim. Zaman dah maju ke depan. Tak payahlah kau nak ikut jejak ayah kau tu. Kau bukan tera mana pun. Direct je dia kena sound dengan penduduk kat kampung tu. Pemuda lah di kalangan sebaya dengan dia. Azim dia rasa tercabar. Dan mulalah dia mencari guru silat yang lain. Sebelum tu dia belajar dengan ayah dia. Dengan kawan ayah dia. Tapi dia rasa macam nak rahsiakan tentang pembelajaran dia untuk silat ni. Azim digunakan alasan nak pergi ke bandar. Kononnya dia nak cari kerja dekat bandar masa tu. Padahal dia nak pergi cari tok guru silat yang lain untuk belajar silat. Tak kisahlah siapa-siapa yang boleh belajar. Biasa kan orang kalau nak belajar silat pergi ke kampung-kampung. Tapi Azim ni terbalik. Dia tuju guru silat dekat bandar. Segalanya lancar untuk Azim pada awalnya. Termasuklah untuk tempat tinggal dia. Lepas tu dia ada juga peluang pekerjaan yang membolehkan dia stay dekat bandar. Takkan dia tak kerja kan. Dia nak makan apa pula dekat bandar nanti. Jadinya Azim dia menggunakan peluang tu untuk pergi belajar silat sambil-sambil macam tu. Jadi dia kerja siang hari, malam hari dia akan pergi kepada tok guru dia untuk belajar silat. Tapi sama juga, dia tetap hangat-hangat tahi ayam juga. Belajar silat separuh jalan je. Tok guru silatnya pada kali ni agak berbeza dengan cara persilatan bapa dia. Tok guru silat dia ni mengajar Azim bukan sahaja langkah-langkah silat tapi juga ilmu-ilmu kebatinan. Pernah jugalah dia bertapa dekat sebuah gunung di utara tanah air tapi dia tak mampu nak teruskan untuk bertapa sebab dia kan jenis yang bosan lah. Dia jenis yang buat apa aku bertapa kat sini, untuk apa aku duduk kat sini apa semua. Jadi dia balik lah. Dia pergilah ke bandar. Nak dipendekkan cerita, Azim juga dia tak habiskan ilmu persilatan dengan tok guru yang baru dia tu dekat bandar. Selepas beberapa bulan, Azim dah mula mendengar bisikan-bisikan yang pelik. Azim dia akan berjalan sambil bercakap seorang diri je. Seolah-olah dia tu sedang bercakap dengan seseorang. Azim dia akan marah-marahkan seseorang tu. Kalau kita tengok lah karakter dia macam tu lah pada ketika tu. Dan Azim dengan tiba-tiba juga dia akan menjerit. Dan dia menutup telinga bila dia dah terlalu penat mendengar bisikan-bisikan yang memang memeningkan kepala dia tu. Azim dah tak tahan. Dia buat keputusan lepas tu dia nak balik semula ke kampung. Dekat kampung, bila dah sampai kampung kan, Azim dia tak maklumkan pun apa yang dia buat dekat bandar, apa yang dia sedang alami pada ketika tu, baik kepada mak dia maupun kepada ayah dia. Walaupun Azim ni anak kesayangan mak dia, maklumlah lelaki bongsu kan. Tapi sekilas pandang, ayah Azim dia pun dapat tahulah, dapat bacalah kelainan pada anak dia ni. Bila didesak dengan tegas, barulah Azim akui kesilapan dia. Dia tersalah menuntut ilmu. Azim dah tersalah mencari guru. Ayah Azim bila dah tahu perkara tersebut, dia sendirilah yang akan perbetulkan anak dia tu supaya anak dia tu balik ke pangkal jalan. Tapi untuk peringkat paling awal sekali, apa yang Azim dapat adalah tengking dari ayah dia, kemarahan dari ayah dia dan juga rasa tak puas hati dari ayah dia. Sebab apa Azim pergi belajar dekat bandar? Kenapa tak belanja je dengan ayah? Ayah guru silat. Ayah boleh ajar pemuda kat kampung ni, kampung sebelah, kampung 12, 13. Kenapa dengan ayah Azim tak nak belajar? Sebab Azim ni hangat-hangat ti ayam. Maka berderik-derik lah letiran daripada ayah Azim yang mana merupakan seorang yang panas baran. Ayah Azim terkejut tau bila dia tahu Azim telah mengamalkan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dipesongkan ketika dia bertapa sebelum ni. Bertapa dengan tok guru dia. Maksudnya dia diarahkan bertapa. Masya Allah. Itu ke yang menghantui Azim? Apa yang difikirkan oleh ayah dia? Maybe lah. Mungkin pertapaan tu ataupun bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang dipesongkan tu telah mempengaruhi pemikiran Azim. Orang kata macam hising lah kan.
Tapi tak ada jawapan yang tepat tau. Walau apa pun, Ayah Hazim dimintakan Hazim ni untuk bacakan semula pada ayat-ayat suci Al-Quran tu untuk Ayah Hazim ni tengok, maksudnya difahami di mana tempatnya yang dah dipesongkan supaya Ayah Hazim ni boleh perbetulkan. Rupanya memang dah ada bacaan-bacaan yang memang ditambah dan dipesongkan. Memang subhanallah, memang sangat-sangat tak masuk akal tau. Ayah Hazim berjaya pulihkan akidah anak dia, tapi Azim tetap mendengar bisikan syaitan yang bukan-bukan. Beza dia sangat kurang bila Azim dah tak tinggal solat dan amalkan mengaji Al-Quran yang betul. Jadinya Ayah Azim ni dia akan ambil masa sama ada lepas subuh, lepas maghrib, dia akan pastikan Azim membacakan terutamanya pada bacaan yang telah dipesongkan tu supaya anak dia boleh ingat. Jangan ikut kepada ayat yang dipesongkan. Ditekankan. Dan juga dibawakan pergi berjemaah dekat masjid. Bayangkanlah korang untuk betulkan akidah seorang anak. Bila keadaan dah hampir kepada normal, Azim dah nampak semakin okey. Azim pun dia dah boleh kerja macam biasa kan. Lepas tu dia pergi dekat pekan, dia cari kerja, dia dapat kerja kat pekan. Makanya dia pun bekerjalah berdekatan dengan rumah dia kat pekan terdekat. Alhamdulillah, semuanya baik-baik je sehinggalah Azim berumah tangga. Subhanallah, syukur. Dia kemudiannya kembali didatangi dengan bisikan yang dia sendiri tak suka nak dengar. Satu hari korang, Azim dia pernah bakar semak samun di sebelah rumah jiran dia. Apa kerjanya nak pergi bakar sebelah rumah jiran? Rumah sendiri tak ada semak ke? Walhal semak tu betul-betul berada berdekatan dengan rumah jiran dia tu. Api yang membakar semak tu mula menjilat bahagian dapur jiran dia. Subhanallah. Tapi syukurlah sebab tuan rumah sempat tengok pada api tu dan tuan rumah cepat-cepat pergi padamkan api. Masa tu, isteri Azim dia nampak Azim yang pergi bakar semak tu. Bila dia tanya, Azim hanya jawab, "Aku ada dengar suara bisik. Suara tu suruh aku pergi bakar semak samun tu. Aku kena juga bakar semak samun tu." Itu jawapan dia. Bukan elok sangat semak samun tu dibiar-biar macam tu. Nanti banyak binatang bisa. Memang kena bakar. Dia bagi alasan macam-macam. Dah tuan rumah tak nak bakar, aku bakarkanlah. Aku tolong dia, permudahkan dia. Selesailah masalah. Isteri Azim terkejut dengan jawapan Azim. Dah kenapa nak bakar rumah orang? Dek kerana disayangkan suami dia tu, makanya isteri Azim dia rahsiakan perbuatan Azim dari jiran dia. Sampai kesudahlah jiran dia tu tak tahu menahu pun kebakaran tu berpunca dari Azim. Jiran dia sangkakan kebakaran tu mungkin dari kekilafan dia, tapi itulah, memang jiran dia tak sempat nak tengok siapa yang bakar. Ada pula satu hari ni, Azim dia tiba-tiba je mengamuk dan dia nak menyerang abang dia sendiri dengan bersenjatakan parang. Alasan Azim, dia ada dengar suara tu suruh dia halau abang dia tu dari rumah mak dia. Masa tu Azim dia tak tinggal serumah dengan mak ayah dia sebab dia dah menyewa dekat tempat lain. Mereka dah tinggal asing. Tapi Azim yang tiba-tiba masa tu dia jadi tak keruan tau. Mula-mula sekali dekat rumah isteri dia lah, dia memusing-musing, dia mundah mandi serba tak kena. Masa tu memang wife dia nampak tau depan mata yang husband dia tu memang dah pelik sangat. Lepas tu tiba-tiba Azim ni dia bawakan parang, dia pergi capai parang, dia bawa parang, dia tuju ke motor dia. Bila isteri Azim ni tanya, Azim jawab, "Adalah kerja sikit dengan abang aku tu." Disebabkan kelakuan Azim tu dalam keadaan marah, maka isteri Azim dia start kereta and dia dulu pergi menuju ke rumah mak Azim tu. Memang isteri Azim ni yang sampai dulu pada masa tu sebab dia memang dah kelang kabut lah. Dia rasa macam ada dia tak kena sebab dia kenal lah suami dia macam mana kan. Dalam kelam kabut itulah isteri Azim dia bagi tahu kepada ayah Azim. Dan ayah Azim diminta panggilkan imam kampung serta orang-orang tua yang disegani dekat kampung tu. Masa kejadian tu dekat dengan nak masuk maghrib. Bila Azim sampai ke rumah ayah dia, Azim dia terus masuk dalam rumah dicarikan abang dia dalam keadaan marah-marah. Sebelum azan tu, tapi dah dekat-dekat dah dengan azan maghrib.
Ayah Hazim seorang yang pandai merawat orang kan. Jadi Ayah Hazim dia pun bacakanlah potongan ayat-ayat dari ayat suci Al-Quran yang bersesuaian dengan keadaan. Dia nak lembutkan hati Azim. Tapi Azim tetap juga mencari abang dia. Sehinggalah abang dia balik bersama dengan imam dan juga orang-orang tua yang disuruh panggil tadi. Rupanya yang pergi panggil tadi abang dia. Tak semenalah Azim ni dia meluru ke arah abang dia dengan bersenjatakan parang. Ayah Hazim pula dia tak terfikir kenapalah dia tak rampas je parang tadi sebelum anak dia yang seorang lagi tu datang. Tapi syukurlah imam tu pun orang yang handal silat, kawan kepada Ayah Azim. Jadi sempatlah imam tu dia patahkan pergerakan Azim dan dia kuncikan Azim dalam langkah silat dia. Parang terjatuh dari genggaman tangan Azim. Azim dia meronta, dia melawan. Tapi dia akur bila imam turut membacakan beberapa ayat dari bacaan dari ayat suci Al-Quran dah. Dan mengembuskan ke muka Azim macam tu. Imam dia melurutkan muka Azim bermula dari bahagian ubun sampailah ke bawah dengan bacaan. Lepas tu dia hembuskan macam tu kan. Baca bismillah semua dari awalnya. Jadi bila keadaan Azim macam dia macam lembik macam tu kan, Azim dibawa naik ke rumah dan diberikan air yang telah dirukiahkan oleh imam. Bila keadaan dah kembali macam biasa, Azim pun dia dah semakin sedar. Imam bertanya pada Azim, Azim, kamu tahu kan senjata apa yang kamu pegang? Azim dia tunduk, dia angguk. Kamu tahu kan siapa sasaran kamu tadi? Azim sekali lagi dia angguk dalam keadaan masih tundukkan kepala. Kamu sedar perbuatan kamu ni Azim? Perbuatan ni salah Azim. Salah libas kamu, boleh masuk penjara, boleh dihukum gantung. Kamu tahu semua tu kan Azim? Azim angguk lagi bila imam cakap macam tu. Kenapa kamu tak kawal diri kamu Azim? Kenapa kamu marahkan abang kamu? Azim tiba-tiba menangis. Saya tak tahu imam. Saya tak tahu. Ada suara yang suruh saya bunuh abang saya. Suara tu kata, abang saya akan bolot segala harta bapa saya. Kalau abang saya mati, saya yang berhak ke atas semua harta bapa saya. Terkejut imam bila dia dengar kenyataan tersebut. Budak ni dah hisim ni. Bisik hati tu imam dalam keadaan terfikir apa yang dia nak buat untuk bantu Azim. Istighfarlah mereka masing-masing, termasuk Ayah Azim, bila menyedari akan kata-kata daripada Azim tu. Macam mana kamu boleh terfikir pasal harta ni Azim? Kamu memang nakkan harta ayah kamu ke? Saya dah jawab tadi imam. Bukan saya. Saya dah cakap bukan saya kan. Suara tu yang paksa saya. Saya tak terfikirlah imam. Tak apalah. Kamu mandi dan kita sama-sama solat jemaah untuk maghrib ni dekat rumah kamu. Lagipun saya dah tak sempat dah nak ke masjid. Dah lalang dah masuk azan maghrib kan. Kita segerakan waktu solat. Tak baik dilewat-lewatkan. Jomlah. Mereka pun berlalu pergi dekat rumah tu jugalah. Mereka mengerjakan solat maghrib berjemaah di ruang tamu rumah Azim. Selesai solat berjemaah, imam dia minta nak ke masjid untuk teruskan dengan solat isyak berjemaah dekat masjid. Makanya pada hari tersebut, imam tidak menjadi imam untuk solat maghrib. Adalah tu pengganti dia. Selesai solat isyak, barulah imam ni dia bawakan berbincang dengan Ayah Hazim. Latif, cuba kamu terangkan apa yang aku tak tahu perihal anak kamu si Azim tu. Bukankah kamu ni pandai merawat orang yang macam ni? Kamu tak rasa ke anak kamu tu diganggu syaitan yang berada bersama dia? Macam ni lah aku terus terang. Azim tu macam ada tersalah tuntut ilmu tu. Takkanlah ilmu persilatan kamu ada yang tak kena Latif. Kamu jangan bagi tahu aku kamu ada berikan ilmu yang salah pada anak kamu. Soal imam panjang lebar. Apa ni bang imam? Saya manalah ada ilmu-ilmu yang salah ni bang imam. Kecil hati saya kalau imam tak percayakan saya. Azim dah tersalah menuntut ilmu persilatan dari guru entah dari mana entah datangnya. Kata dia, guru dia tu ajar perkara yang baik-baik je bang imam. Tapi bila saya dengar Azim baca mana-mana ayat-ayat suci Al-Quran yang diamalkan tu, ada surah yang dipesongkan.
Masya Allah, astaghfirullahalazim Latif. Kenapa tak bagi tahu aku perkara ni? Memesongkan ayat-ayat suci Al-Quran adalah berdosa besar, Latif. Kenapa tak bagi tahu aku perkara ni? Saya tahu bang Imam. Tapi saya malu. Sebab saya ni tok guru silat yang dikenali dekat kampung ni. Manalah saya nak letak muka saya. Saya tahu perkara ni serius, tapi saya sangkakan tak adalah sampai seserius ni. Saya tak tahulah macam mana anak saya tu sampai sekarang dia masih lagi boleh melakukan perkara yang macam ni luar kawalan. Anak kamu tu dah salah menuntut ilmu tu. Kefahaman dia dah terpesong, Latif. Saya dah cuba bawa dia balik ke pangkal jalan yang benar, Bang Imam. Bang Imam, tolonglah bantu saya. Bantulah keadaan saya, Naif ni. Walaupun saya ada ilmu, tapi bila perkara ni berlaku pada diri saya sendiri, saya rasa macam kekurangan ilmu untuk membantu anak saya tu, bang. Yelah, aku akan bantu kamu berdua. Tapi apa-apa pun terpulang kepada anak kamu juga. Kekuatan iman dia perlu saat-saat macam ni. Dia perlu banyakkan dibawa ke masjid, Latif. Dekat sana nanti boleh juga dia belajar agama. Baiklah Abang Imam. Imam, saya akan selalu bawakan dia selepas kejadian ni. Azim sendiri yang rela hati ikut Pak Latif ke masjid sebab dia tahu dosa yang dia buat tu dosa besar, sangat salah. Dan dia betul-betul bertaubat dan menyesal dengan perbuatan dia. Lama jugalah Azim ni dah tak diganggu dengan suara yang pelik-pelik tu sepanjang dia mendekatkan diri kepada masjid, kepada ilmu-ilmu agama. Sehinggalah satu hari Azim dia tak balik berhari-hari ke rumah tau. Isteri Azim dia rasa buntu sangat. Dia nak cari kat mana dia tak tahu. Jadi dia bagi tahu kepada orang kampung, kepada ayah Azim. Makanya satu kampung lah cuba cari Azim tapi tetap tak jumpa juga. Ada orang kampung jumpa motor Azim dekat satu kawasan semak berdekatan dengan dekat hujung kampung macam tu. Peliknya motor tu disorok dengan daun-daun pokok, dahan-dahan lah macam tu kan. Takkanlah Azim hilangkan diri, lepas tu sengaja nak sorokkan motor dia, macam tak logik pula. Orang kampung dia rasa syak, mungkinlah Azim ni dah dibunuh ke, ataupun motor dia dah disorok oleh suspek sebab takut kantoi ke, macam mana ke, diculik ke. Maka banyaklah perkara yang berada di fikiran orang kampung, termasuk ayah Azim. Sebab mereka tak dapat panduan ataupun tanda-tanda ke mana perginya Azim. Risau juga kan. Bila dah banyak sangat spekulasi oleh orang-orang kampung, ayah Azim dia pun pergilah buat report polis. Tapi tak sempat pun polis untuk turun siasat. Azim dah dijumpai dalam keadaan kelaparan dalam hutan tebal dekat hujung kampung dia tu. Orang kampung yang jumpa Azim tu, dia nampak Azim masa tu terbaring dekat atas tanah. Dekat situlah dalam hutan tu. Lepas tu Azim dibawa balik ke rumah. Dan makanya banyaklah soalan yang ditanyakan kepada Azim. Rupanya Azim ni dia dah ikut bisikan suara seseorang. Bisikan tu minta dia pergi ke dalam hutan tu. Lepas tu motor tu ditutupnya dengan dahan daun tu pun daripada bisikan suara tu. Dia suruh tutup kan. Imam dengan ayah Azim rasa pelik. Tak hilang lagi rupanya bisikan tu ya. Padahal Azim dah sekian lama dah tak mengalami bisikan-bisikan yang menyakitkan kepala tu. Walaupun Azim ni dah mendekatkan diri dia dengan sangat banyak pada Allah SWT, tapi dia still juga diganggu dengan bisikan tu. Apa lagi yang menghantui Azim? Perkara tersebut menjadi persoalan untuk ayah Azim dan juga imam dan juga mereka yang mengetahui tentang perkara ni. Akak tak ada sebut kan pasal Mak Azim, betul tak? Dari awal tadi memang tak sebut. Kenapalah sepanjang akak cerita ni Mak Azim langsung tak ada? Macam ni korang. Mak Azim ni sejak kahwin dengan Ayah Azim selalu bertegas dalam apa-apa pun urusan. Mak Azim banyak sangat dilarang dengan itu, dilarang dengan ini. Walhal keluarga Mak Azim ni tak pernah menghadkan keinginan Mak Azim. Maknanya Mak Azim ni anak kesayangan dan juga anak manja. Contohlah, kalau Mak Azim ni nak pergi ke jiran sebelah,
Makanya Ayah Hazim ni dia akan pesan, janganlah lama. Cakap apa yang bermanfaat je, lepas tu balik. Mengumpat mengeji orang tu tak baik. Aku tak nak kau pergi mengumpat rumah orang. Ayah Hazim dia akan marah-marah. Kalau Mak Azim ni ingkar, lagilah dia marah. Makanya pergaulan Mak Azim ni dibataskan dengan lebih teruk. Sedangkan sebelum kahwin, Mak Azim ni tergolong dalam golongan makcik-makcik bawang. Ada je perihal orang yang nak disembangkan. Jadi Mak Azim ni juga disukakan pada barang kemas. Tak cukup 1, 10 kalau bolehnya Mak Azim ni nak susun barang kemas dekat tangan dia sampailah ke leher. Nak nampak ada-ada sangat. Pak Latif ni dilarang sebab tak elok nak menunjuk-nunjuk. Riak namanya. Larangan Pak Latif ni pula sangat tegas. Sangat-sangat tegas. Akak tegaskan kat sini. Pendek kata, kalau Pak Latif ni diletakkan bersebelahan dengan harimau, maka Pak Latif lah lebih garang dari harimau kat situ. Macam tu lah. Jadinya, Mak Azim ni, dia jadi geram tau. Sakit hati. Kecewa. Lepas tu dia makan hati dengan Pak Latif ni. Akak namakan Mak Azim ni sebagai Mak Senah. Tapi Mak Senah ni dia nak buat macam mana kan? Terima je lah. Mula-mula kahwin bolehlah dia nak terima. Tapi lama-kelamaan kahwin, Mak Senah dia jadi hilang sabar. Dari situlah Mak Senah ni dia mula cari bomoh. Suami pengamal perubatan Islam. Isteri pula cari bomoh. Dia nak bomohkan Pak Latif. Dia nak tundukkan Pak Latif. Bagi Pak Latif tu lembut sikit. Pak Latif sendiri tak perasan selama ni dia tu dah ditundukkan oleh isteri dia. Subhanallah. Tapi Pak Latif dia adalah perasan sikap panabaran dia tu dah banyak sangat kurang. Mak Senah layan Pak Latif ni macam biasa je. Tak ada pun nampak macam nak bodoh-bodohkan Pak Latif, nak suruh Pak Latif buat tu, buat ni, macam lembu cucuk hidung macam tu kan, ngikut. Tak ada, biasa je. Bila bomoh pertama gagal untuk memenuhi keinginan Mak Senah ni, maka Mak Senah dia pergilah cari bomoh lain. Macam tu lah. Dia berganti-ganti bomoh. Sampailah Pak Latif ni tak perasan pun. Tiang seri dalam rumah Pak Latif ni dah diikat dengan kain kuning. Kain kuning tu merupakan pemberian bomoh pada Mak Azim. Kononnya Mak Azim ni dia bolehlah buang sial dalam rumah dia. Masya Allah. Bolehlah dia buatkan Pak Latif ni tunduk, dengar cakap dia. Mungkin sebab tu jugalah Pak Latif ni tak ada nak marah-marah dah, nak naik-naik angin dah, macam tu lah kan. Tapi bila kejadian demi kejadian berlaku kepada Azim, barulah Mak Senah ni dia pergi mengakui kesilapan dia. Lagi satu tamparan hebat lah untuk Pak Latif. Tak sangka dia, dalam-dalam orang kampung segani dia, segani dengan kebolehan dia pergi berubat dengan dia dengan cara baik, anak dengan isteri dia sendiri percayakan kepada perkara syirik khurafat, memang tak masuk akal dan tak boleh diterima oleh Pak Latif. Bila pengakuan tu dibuat, barulah imam ni dia faham kenapa Azim diganggu dengan bisikan yang macam tu, walaupun Azim dah cuba untuk menjauhkan diri dia dari perkara tu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab banyak sangat perkara yang tak baik yang dibawa balik oleh Mak Senah. Dia bagi pula makan benda yang tak elok. Jadi Azim tu sendiri dah makan kepada perkara yang tak elok juga. Tambah pula dengan ilmu yang salah dipelajari oleh Azim sendiri, maka Azimlah mangsa yang paling tak bernasib baik. Sebab syaitan senang menguasai fikiran dia. Bila diminta bagi tahu apa yang dah Mak Azim ambil dari bomoh-bomoh yang dijumpa, rupanya ada minyak wangi lah, kain kuning lah, benang dan jarum lah yang diletakkan di bawah tilam dalam bilik dia. Ada tangkal lah yang digantung pada pintu masuk rumah. Peliknya, Pak Latif ni tak perasan langsung. Dia tak terdetik bahawa isteri dia ni boleh melakukan perkara tu. Semua tu Pak Latif memang tak tahu menahu. Ibarat macam ditumbuk tanpa sebab tau. Pak Latif betul-betul rasa terkesan dengan segala yang berlaku. Pak Latif dia minta nak bawa diri sementara dari kampung tu. Tapi dilarang oleh Pak Imam. Sebab kalau Pak Latif tinggalkan anak dia, isteri dia, ibarat menyerahkan mereka pada syaitan lah. Jadi Pak Latif sendiri perlu hadapi kesulitan tersebut. Berat. Tapi atas nasihat sahabat seguru yang baik tu, Pak Latif dia gagahkan diri juga. Segala benda yang syirik khurafat semua yang dah terbongkar tu semuanya dibakar.
Alhamdulillah lah. Proses untuk membakar tu tak ada pula lah gangguan dari apa-apa. Cuma Pak Latif ada perasan tau, masa dia melakukan proses untuk membakar dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang bersesuaian, Pak Latif ada dengar suara seperti seseorang yang dalam keadaan kemarahan. Macam bunyi harimau mendengus. Tapi perkara tu diabaikan oleh Pak Latif. Salah seorang dari bomoh yang bagikan kepada perkara syirik tu datang ke rumah Pak Latif dalam keadaan marah-marah, dalam keadaan maki-maki Mak Senah. Kata dia, suruh jaga pemberian ni pun bukannya payah mana, mudah je. Ini pun tak mampu ke? Pulang balik kat aku. Dah tak nak, bagilah balik pada aku. Mana? Kain kuning yang kau bagi, mana? Bomoh tu dia tak bagi salam pun. Tahu-tahu datang marah-marah, lepas tu dia mintakan balik barang dia. Pak Latif jawab mudah je. Ini ke bomoh tak guna yang pandai sangat tu? Kain tu aku dah bakar. Abu dia aku dah tanam dah. Pergilah korek kat belakang rumah tu. Kata Pak Latif lagi lepas tu dia kata nak mudah cari pergi tengok dekat pokok besar dekat belakang rumah tu. Pergilah ambil sendiri segala setan iblis kau tu kat situ. Pak Latif punya marah tau. Dia dah tak sembang banyak. Bomoh tu pun terus pergi dekat pokok besar yang dibagi tahu oleh Pak Latif. Dan dia balik dalam keadaan yang juga marah-marah. Dia bising-bisingkan. Kenapa buat macam ni apa semua, dah tak nak dah dibuat macam ni. Masa nak cari akulah apa semua macam-macam. Apa yang dia nak sangat dengan kain kuning tu? Tak tahulah. Tapi imam kata setan dia tu ada menunggu dekat kain kuning tu kot. Dia minta pulangkan. Sambil gelak je Pak Imam, dia seloroh. Akhirnya, Azim dengan Mak Senah, dia bertaubat. Korang mesti terfikirkan, bisikan-bisikan pelik-pelik tu mesti ada kaitan dengan setan yang bomoh tu minta pulangkan. Akak pun terfikir juga, macam tu. Ada logiknya juga kan. Sejak dari bomoh tu datang ambil balik barang dia, Wak Ima, apa yang dia ambil memang tak nampak lah. Sebab dia balik tak bawa kain kuning pun, kain kuning dah bakar dah. Tapi dia balik seolah-olah macam dia dah ambil sesuatu hak milik dia kat situ. Lepas tu Azim dah tak dengar tau bisikan-bisikan yang pelik-pelik, yang jahat-jahat berbisik kat dia. Memang dah tak ada dah. Tapi isteri Azim ada bagi tahu. Azim pernah pukul dia, marah-marahkan dia dengan anak-anak, walhal mereka tak buat apa-apa kesalahan pun. Isteri Azim tak berani nak tanya, kenapa abang buat macam tu? Tapi Azim dia jawab jugalah bila akhirnya ditanya kenapa buat dia macam tu. Itulah bisikan jahat itulah yang selalu ganggu dia. Malahan juga Ibu Azim dia pernah bagi tahulah apa yang berlaku. Kadang-kadang Azim tu datang tengking-tengkingkan ibu dia, marah-marahkan ibu dia tanpa sebab. Tapi semuanya dah berakhir. Azim dah okey sepenuhnya. Alhamdulillah. Jauhilah perkara syirik dan khurafat kerana pertolongan dari syaitan iblis pasti akan ada syaratnya yang akhirnya memakan diri sendiri. Walhal kita ada Allah yang tak pernah meletakkan syarat untuk kita memohon pertolongan. Tapi ingatlah wahai sahabat semua, akan lengkap hidup seseorang dengan segala amalan seseorang itu jika kita tunaikan solat. Kerana solatlah soalan pertama yang akan kita dapat di akhirat kelak. Adakah kamu solat? Kemudian segala amalan kita akan terhitung bersama dengan solat. Sekian, terima kasih. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih akak ucapkan kepada Azim dan terima kasih kepada korang semua kerana dengar dari awal sehingga akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk terus menonton konten-konten terbaru dari Chilkis Channel. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa ambil yang baik-baik je. Yang tak baik jangan ikut. Bye. Assalamualaikum.